Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Kasih dan ingatan ku hanya padamu. Tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Siapalah, siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Diam hala nafasku tu menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu. Demi Allah ku rela berada di jalanmu. Man ana, man ana, man ana laulahu. Kaifama hubbuku, kaifama ahwaku. Man ana, man ana, man ana laulahu. Kaifama hubbuku, kaifama ahwaku. Okay, Alhamdulillah. Alright, kalau menanyakan tentang harapan tentang keadaan sekarang ni di negeri Kelantan, semua orang akan mengharapkan benda ni jadi lebih cepat hilang lah. Dan juga dia juga berlaku, dia juga kepada saya lah, harapnya COVID ni cepat lagi. Sebab kita pun walaupun sudah hampir 2 tahun berada dalam normal baru ni, tapi berasa sengah juga weh. Nanggu kau nak bergerak, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak makan kedai, tak boleh nak pergi situ, pergi sini pun tak boleh nak ayak weh dah. Kita orang tua pun tak boleh ni kayak budak tak tahu apa nak ayak weh. Kau jetik semacam kau nak tubik, tengok tamai jetik nak pergi tamai dah. Tengok air patah dalam TV aja, pergi patah. Jadi kita sebagai mokpok ni pun berasa sayu juga. Tapi apakan daya keadaan semakin teruk. Jadi harapan Abang Mak kepada semua rakyat Kelantan yang sedang ada tengok saat ini, minta tolong kabar, minta tolong sedar lah bahawasanya COVID ni bahaya. Dia tidak kata supaya makan kuih semprit tak nak ayak weh. Dia bahaya sehingga boleh kepada bawa mati. Jadi orang yang tak kena ni, dia tak kata gapo muka dia tak kena, dia tak tengok, dia tak tahu. Jadi kepada orang lain yang sudah kena, mak dia kena, ayah dia kena sehingga ke mati, hak ni lah orang yang reti bahasa, dia tahu waktu lah dia sangat kalau boleh kan nak ikut betul kepala sore-sore nak kata suruh duduk rumah bahawasanya benda ni penting. Jadi harapan Abang Mak minta tolong dengar lah nak ayat. Kalau kita pakai buat kerah pala, kerah pedal, pakai nak ikut buah pala kita belakang, maka beginilah kehidupan kita sampai bila-bila. Jadi nak ke kita duduk dalam keadaan gini dengan anak bangsa
masa kita tak lagi ngaji sekolah, dengan kita tak lagi kerja, dengan volunteer kita letih, tak tahu dah makan minum, tak tahu dah tidur tika mana. Dia juga ada keluarga seperti kita juga. Kalau kata kita ni nak hidup bebas, volunteer tu lagi nak hidup bebas kerana mereka terpaksa bekerja demi bangsa dan negara. Kita ni kita kata hak duduk jauh tak apa, kalau tak sip tolong pun tak apa, nak tolong pun tak apa. Tapi demo tu hak wajib dah. Jadi kita kena fikirkan keadaan orang lain juga. Jadi minta tolonglah, dengar tak payahlah kau buat khilaf palon ayat wi. Kalau kata mari kita tengok dekat media sosial, ramai jugalah yang keluar ke Kota Baru berpusu-pusu, ada juga yang berusaha untuk balik ke Kelantan. Jadi ini antara punca-punca menyebabkan kes tu meningkat. Sebenarnya duduk rumah pun molek-molek ada, mu nak beli gapo agaknya. Boleh teh nak beli, mu buka telefon tu mu beli gila nak beli gapo nak ya wi. Kalau dalam Shopee tu nak beli batu nisai pun boleh. Tak payah nak kira benda lain. Nak beli batu nisai pun boleh beli dalam Shopee tu nak ya wi dah. Jadi nak royaknya dunia di hujung jari walaupun keadaan pandemik sekarang ni masih teruk, tetapi ada solution jalan keluar untuk kita nak beli gapo. Tak ada masalah. Tak temu dengan orang jumpa tepi-tepi tak ada mati-matinya nak ya wi. Kalau dah lapar nak buat, mu buat dalam telefon nak ya wi. Buat dalam telefon, mu buat dalam WhatsApp. Kecek gila. Alah kadang-kadang kan tak ada nak jual, jumpa tak ada nak kecek gapo nak ya wi. Kecek benda tak ada pedah juganya. Duduk kecek kawan tu, duduk kecek kawan ni, duduk kecek kawan tu. Tajuk pasal-pasal nak ya wi. Jadi kalau kata nak teruskan kehidupan begini, maka duduklah dengan keadaan ni, tak payah jaga SOP, gilah sumak-sumak, gilah tepat ramal, gilah tepuk tapa, hiduplah super skala. Kalau nak duduk setahun ni sampai bila-bila. Jadi Abang Mak adalah orang perniaga, saya adalah orang bisnes. Jadi di bawah rangkaian saya ni ramailah suri rumah yang saya guide di dalam bisnes saya. Jadi di sini kita nampak betapa pentingnya saya sebagai ketua memerlukan keadaan ini menjadi normal, kerana saya di bawah bimbingan saya ni ramai suri rumah yang terpaksa orang kata ikat perut, lepas tu kadang-kadang sampai terpaksa gadah habis barang mah untuk meneruskan kehidupan. Jadi bila keadaan ni makin teruk, maka sampai bila dan orang kata tak ada reta dah lah. Nak ya tak ada reta dah. Nak pergi gadan, buat bayar gotun, buat bayar goni dah. Kadang-kadang walaupun kita berjimat, mungkinlah berjimat dari segi makan tak ada bersatu. Tapi kalau anak nak ngaji sekolah, takkan kita tak wiwi anak nak ngaji sekolah menggolah ni ngaji pun ke online. Jadi kena ada telefon, kena ada internet. Jadi saya memikirkan tentang anak bangsa saya. Mungkin kita ni hak tua ni lalu tengah habak dah kitanya. Dah ngaji sekolah dah hijau dah nikah dah bini dah. Tapi cuba kita pandang kepada generasi baru ni, adakah generasi baru ni akan meneruskan kehidupan dengan keadaan yang begini? Kalau keadaan lo ni tak lagi ngaji sekolah, tengok gila kita sebagai mak pok nak ajar anak kita ABC rumah. Setakat ABC boleh hajar weh. Setakat 1, 2 tu boleh tambah weh. Tapi yang lebih-lebih kita tidak pandai. Jadi bila kita tak boleh nak mengajar anak kita, bagaimana anak kita ni nak meneruskan kehidupan? Ramai ibu bapa, ramai parent mengharapkan doa daripada anak yang soleh. Bila dia mati tu dia kata, ya Allah, aku bagikanlah aku anak yang soleh. Bila aku mati, anak inilah yang akan doakan aku. Tetapi macam mana anak ni nak doakan mak pok dia kalau anak di awal-awal lagi tidak dapat pendidikan yang sempurna? Jadi pendidikan sempurna ini terbantu disebabkan kes makin tinggi. Kalau baru ni boleh dah buka sekolah sebentar segar, budak-budak boleh pergi ngaji sekolah dah. Tapi lo ni bila kes makin naik, sekolah pun terpaksa tutup. Anak ni kalau dia duduk rumah, tak sedut royak lah. Moga mabah dia pun kadang-kadang tak cara marah. Kalau dia ngadak telefon tu tak cara-cara nak ayat awi. Anak pergi ke mana, main gapo tak ada nak cara. Jadi anda kena tengok kepada keadaan ke depan. Adakah benda ini kita nak berterusan? Sehingga kan anak-anak kita ni menjadi mangsa kepada keadaan sekarang ni. Jadi kita sebagai ketua boleh mikir saat ini dah. Diberi akal fikiran yang sihat, tolonglah berfikir. Tolonglah berfikir untuk masa depan anak-anak kita dan juga untuk kita juga. Takkanlah kita nak duduk dalam keadaan yang begini. 2 tahun dah adik kakak Abang Mak. Hampir 2 tahun dah kita melalui keadaan yang begini. Tak berasa puas kau nak oyak bui. Tak, Abang Mak pun tak ada agah dah nak oyak bui. Kalau kata ngepek atas kereta tu, habis akak kaki tangan.
Agak belakang dah nak ya Awi. Tegak gapo orang tak kata ke kita, kata belakang. Tapi saya ni hanya sekadar sekecil saja nasihat untuk disebarkan kepada rakyat-rakyat Kelantan deh. Jadi kalau abang mak ni pun, mak kecil ni pun tak pergi, mak besar ni tak sama telah lah nyawak salah belek ke popok dia. Jadi tolonglah sedar wahai rakyat-rakyat Kelantan. Kita jaga kita duduk rumah, hidup dalam norma baru. Tak ada jejak gapo. Tak ada jejak gapo. Kalau tak tubik tak temu orang, kalau semak-semak situ je. Tapi tidak kata kerana tak tubik orang tak jadi huduh ke apa dah. Kalau orang tinok comel tak comel situ lah. Tak ada terjejak gapo-gapo. Malah bagi bagus kerana kita menjaga kesihatan kita. Tak kena ni, tak apalah nak royak bui. Habis orang kata, orang tak sakit ni dia tak kira rasa sakit dia lagi mana. Tapi yang sakit tu betapa deritanya dia, dan kalau boleh dia tak say nak royak bui. Jadi tolonglah jaga diri sendiri, jaga masyarakat, jaga anak-anak kita, jaga kaum kerabat kita supaya terlindung daripada COVID ni nak royak bui. Kalau dia kena gak nak royak bui, pendek kata makan nasi dengan KFC pun tak stay lah. Nak royak bui, marilah getah bersama mana pun nak royak bui. Kalau dia ngak napas tu pakai oksigen gak, orang wak mari puluk dakak ke, wak mari donat ke, wak mari litah ke, apa tak stay. Kalau boleh nakkan kesihatan. Waktu lah orang kata, baiklah kita jaga 5 perkara dah. Yang salah satunya dia kata kesihatan. Jadi sebelum kesihatan itu teruk, baiklah cari kesihatan yang bagus. Orang kata, baiklah kita merawat, baik kita mencegah daripada kita merawat. Maka tolonglah sedar wahai adik kakak abang mak yang sedang menonton siaran kita pada ini. Abang mak tidak kata ngepek tidak. Tidak kata ngepek tapi royak. Dia pakak-pakak dengar ramah-ramah belakang. Alo, nak kata puas abang mak mu puas dah nak ya awit. Kau duduk rumah tu nak ya awit daripada tak ada pokok bunga siapa habis penuh bunga. Daripada kain baju tak basuh habis aku kutip basuh nak ya awit. Ada puas ada duduk dalam rumah. Tapi kita perlu ubah benda ni supaya lebih cepat, supaya kita semua boleh hidup seperti dulu juga. Boleh temu mata pergi makan bekwah dak, boleh tepuk tapak pergi expo pergi pasar malam. Jadi tidak duduk lama dah kalau kita pakai jaga belakang barang ni tidak lama. Insya-Allah kalau kita semua kata hati sepakat, insya-Allah lah orang kata dia kokogi, maka kita pun bolehlah koho-koho hidup seperti biasa. Panjang sikit tu. Dia suruh kecek kat tak boleh lah. Naik angin lepas peh-peh nak ya Abi dah. Gitu. Itulah jadi soalan yang kedua tu panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata mohon semua pakak-pakak doa baik-baik untuk Kelantan. Boleh sebut pergi ko, babi ko, tak dengar kata. Kita bimbing masa ni takut kita terima. Kita ni dalam bulan baik, hari baik. 27 Ramadan dalam bulan puasa ni Allah. Kalau bulan ini adalah bulan rahmat ni, bulan rahmat, bulan berkat, bulan maghfirah. Orang kita ni kalau kita kau marah dia kau jadi. Kalau boleh mesti semua pakak-pakak jaga SOP sebagaimana yang diminta oleh pihak kerajaan. Pakai mask, pergi vaksin, buat penjarakan sosial. Kalau tak ada kerja penting tak usah tubik. Sebab benda ni kalau kat kita ni sangat bahaya. Penyakit COVID ni dia tak kenal orang. Dan kalau dia kena, dia seria pakai paru-paru nak nyawa tak boleh. Kata Melayu kalau boleh biar kita boleh buat sebagaimana tahun 2014. 2014 tu kita boleh pakai doa, pakai ikhtiar. Siapa? Alhamdulillah. Majoriti semua selamat. 2014 kita boleh buat. Apa boleh buat 2021? Nyawa bukan boleh ambil balik. Bukan boleh kita undur semula. Kita kena pakai doa supaya Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada frontliners kita. Yang berkorban segala-galanya, diri mereka, masa mereka, nyawa mereka untuk bantu kita. Siaplah kan anak kita ngaji lah ni, tak boleh tak ada cikgu dah. Ngaji kat komputer. Mak pak tak tengok anak-anak, bahaya belakang. Balik rumah nak cium anak pun tak boleh. Pandai-pandailah kita pakai buat total lockdown sendiri. Jaga kuarantin diri kita supaya semua selamat. Kalau kita pakai jaga belakang, insya-Allah boleh jadi sebuah Brunei. Boleh jadi Brunei, kita bolehlah buka semua skala balik. Lengkuk ini tak akan selesai kalau usaha daripada orang lain. Usaha daripada kita sendiri. Dalam konsep Islam ni, dia tak boleh bukan setakat membahayakan diri kita, membahayakan orang lain lagi dosa. Sama-sama jaga. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Ambillah masa kalau bukan 27 Ramadan, kalau bukan bulan puasa, kita tahu masa ni lagi apa ni berkat untuk kita doa.
Kebutlah peluang ini sebelum Ramadan pergi. Rebutlah peluang ini supaya kita insya-Allah lepas Ramadan ni, Syawal ni kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ramai di kalangan hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Maka kerana itulah Al-Quranul Karim memulakan Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Pujian kepada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Berada pada bulan Ramadan dan kita berada pada hari-hari akhir dalam bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita mensyukuri di atas nikmat yang Allah kurniakan. Nikmat panjang umur, boleh hidup, boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan, dan menjadikan kita sentiasa muraqabah, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh, melalui kebaktian kita kepada Allah, di samping meneruskan perjuangan kita bagi menjadikan diri kita sebagai penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita seringkali sebut bahawa Ramadan bukan hanya bulan untuk kita menahan diri daripada makan dan minum, tapi Ramadan juga bulan mujahadah. Dan mujahadah yang terbesar ialah mujahadah kita untuk lawan diri kita, lawan nafsu kita, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita boleh mendapat mujahadah untuk sampai ke tahap berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang sanggup terkorban nyawa, harta benda dan sebagainya, tanpa kita mampu menundukkan diri kita, nafsu kita, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibrahim bin Ablah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Maka oleh kerana itu, dalam kita bicarakan soal persiapan kita untuk menyambut kedatangan ataupun perayaan Raya Aidilfitri, persoalan besar yang menjadi perkara yang perlu kita renung bersama, apakah kita telah berjaya mencapai matlamat sebenar daripada ibadah puasa? Menangkah kita dalam mencapai target tersebut? Kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala menyebut, ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala perintahkan ibadah puasa, dan pada hujung ayat tersebut Allah Ta'ala menyebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ramadan hasilnya ialah ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan pada Allah itu merupakan matlamat yang harus dicapai oleh setiap orang yang berpuasa. Walau bagaimanapun, oleh kerana perkataan la'alla disandar kepada manusia, maka dia dengan makna mungkin dapat, mungkin tidak. Sebagaimana kata para mufassirin, perkataan la'alla bila disandar pada Allah, makna pasti akan diperolehi. Tapi bila perkataan la'alla makna mudah-mudahan disandar pada makhluk, bermakna mungkin dapat dan mungkin tidak dapat. Dengan kata lain bahawa tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia mungkin mendapat dan mungkin berjaya mencapai matlamat tersebut. Maka oleh kerana itu, bagi mengukur sejauh mana kita berjaya mencapai matlamat tersebut, dapat dilihat daripada apa yang kita capai pada hujung sesuatu amalan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengukur manusia, melihat manusia pada hujung hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amalan kamu itu dihitung pada hujungnya. Ya, sebab itu kita ada doa supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, supaya hujung hidup kita tu sebagai penentuan. Ya, sama juga kalau orang main bola. Ya, ketentuan menang kalah tu bukan separuh masa pertama, tapi hujung perlawanan tersebut menentukan kita menang atau kalah. Demikian juga ibadah. Ya, apa juga ibadah kita. Ya, sembahyang dan sebagainya termasuk ibadah puasa kita. Hujung itu menilai kita tentang kejayaan kita. Jadi kejayaan ukuran kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat dirasakan dengan 3 perkara. Pertama, ya, kalau kita lihat dalam Quran Karim, ya, di antara sifat orang beriman tu bila iza zukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah rasa gemetar hati mereka. Ya, sepanjang sebulan Ramadan kita berpuasa siang hari, kita baca Quran, kita berzikir, kita istighfar, kita minta ampun pada Allah dan sebagainya. Apakah kita tidak merasai perubahan pada jiwa kita, spiritual kita? Ya, sebab mesti ada perubahan. Ya, kalau kita beribadah kadang-kadang kita rasa kosong. Ya, ada waktu kita berzikir kita rasa kosong, ya, kita istighfar kita tak rasa, menunjukkan bahawa kita perlu membanyakkan lagi. Saya ibaratkan dosa ni sebagai kekotoran. Ya, mungkin kekotoran kita kalau kita beruh sekali pertama tak hilang, tapi kita kena beruh lagi. Ya, beruh lagi, berulang-ulang kali. Ya, sebab ada kekotoran yang boleh hilang dengan kita sapu-sapu saja. Ada kekotoran yang tak boleh hilang melainkan kita kena rendam dengan air. Ya, ada yang kena rendam dengan sabun. Kadang-kadang sabun pun tak hilang lagi, kena buh klorok pula. Ya, buh klorok juga kadang-kadang tak hilang juga kekotoran tersebut. Ya, akhirnya terpaksa ambil gunting kerak buang. Ya, demikianlah dosa. Ada dosa yang hapus dengan sebab kita istighfar, dengan sebab kita amin bersama-sama imam, dengan sebab kita berjalan dalam majlis ilmu, dengan sebab kita mandang kebesaran Allah Ta'ala. Banyak. Tetapi ada dosa yang tak boleh hilang melainkan kita, ya, ada dosa kata Nabi penat hilang dengan penat bekerja. Macam rezeki yang halal, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi ada dosa yang kita kena taubat nasuha, dosa-dosa besar. Tapi ada dosa yang Allah Ta'ala tidak akan ampun, walaupun bertaubat macam mana pun, walaupun istighfar macam mana pun, melainkan kita terpaksa mengucap syahadah semula, na'udzubillah, iaitu dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sepanjang Ramadan telah kita melakukan amal ibadah kita pada Allah. Kesan pertama, apakah kita merasai bahawa kita dekat dengan Allah? Orang lain tak tahu, tapi kita tahu. Setiap hari sebenarnya kita menilai amalan kita, apakah kita rasa jauh dengan Allah ataupun kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau kita rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita merasai, ya, kita rasa, hati kita merasai bahawa apakah kita dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah ataupun kosong. Ya, puasa kita tak rasa apa, tawa aja. Ya, kita baca Quran pun tak rasa apa-apa, kita istighfar pun tak. Kata ibarat kalau kita minum air tu rasa tawa, tak ada. Ya, tak ada rasa nikmat dia, tak ada kelazatan dia. Macam orang kena penyakit COVID lah. Yang positif COVID dia di antara kesannya dia rasa dia akan hilang. Dia makan benda manis pun tak rasa manis, dia makan benda masin pun dah tak rasa masin, dia hilang, dia rasa. Ya, apakah ibadah kita sampai peringkat dah begitu, dah hilang dia rasa hingga kita tidak rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat apa yang berlaku zaman Harun Ar-Rasyid. Ya, bila mana dia rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lalu dia panggil pembantu dia, dikata, ya, bawakan aku bertemu dengan Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama yang masyhur, seorang yang asalnya Fudail ni seorang asalnya ialah ketua perampok. Ya, Fudail ni seorang yang jahat dalam mudanya, seorang yang dikenali sebagai seorang ketua gangster. Ya, tetapi alhamdulillah akhirnya dia bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah, beribadah pada Allah SWT, mengubah hidup dia, cara hidup dia, akhirnya jadi seorang hamba Allah yang bertakwa, seorang ulama yang sangat masyhur. Ya, dan seorang dia sebut sebagai wali Allah. Ya, Fudail bin Iyad datang. Satu hari bila Harun Ar-Rasyid datang ke rumah Fudail bin Iyad. Ya, dan pada waktu itu Fudail berada dalam rumah dia. Tatkala dia melihat kedatangan Harun Ar-Rasyid ke rumah dia, maka ya, apa yang dia buat, ya, dia memadam lampu rumah dia. Fudail padam semua lampu di rumah dia. Lalu dia menunggu khalifah dalam keadaan depan pintu, dibuka pintu rumah dia, ditunggu depan pintu rumah dia. Ya. Ini beza, ya. Bila Harun Ar-Rasyid sampai rumah dia, dia beri salam, lalu Fudail menyambut salam, bersalam dengan tangan Harun Ar-Rasyid khalifah. Bila dia salam dengan Harun Ar-Rasyid, dia rasa tangan Harun Ar-Rasyid lembut. Ya, maklumlah tangan yang tidak bekerja keras, ya. Ya.
Bila dia rasa tangan Harun Rashid lembut tu, apa kata dia? Dia kata, alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak ada humban ke neraka di akhirat nanti. Ya. Alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak ada humban ke neraka di akhirat nanti. Mendengarkan kata-kata itu, maka Harun Rashid menangis isak-isak. Ya. Bila Harun Rashid menangis, pembantu kepada Harun Rashid menegur Fudail. Ya. Dia kata, "Hei Fudail, Amirul Mukminin Khalifah datang ke rumah kamu. Sepatut kamu muliakan dia, bukan menyebabkan dia bersedih, bukan menyebabkan dia menangis." Mendengarkan kata-kata itu, lalu Fudail bin Iyad bertanya pada Harun Rashid, "Hei Harun, siapa dia ni? Ya, siapa dia ni?" Lalu kata Harun Rashid, "Dia pembantuku, dia menteri pengiringku." Apa kata Fudail bin Iyad? "Hei Harun, aku menasihati kamu supaya berhati-hati dengan menteri macam ni, berhati-hati dengan pegawai macam ni, berhati dengan pembantu macam ni. Dia mungkin boleh menyenangkan kamu dunia, tapi dia tak boleh tolong kamu nanti di akhirat." Ya, yang jenis mengampu, memuji, langsung tidak menegur, tidak menasihati, ini bahaya. Ya, tambah-tambah kalau kita jadi manusia yang suka dipuji, disanjung, akhirnya kita rasa hebat bila disanjung oleh makhluk, tapi belum tentu dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah. Lalu Harun Rashid disilakan masuk ke dalam rumah Fudail. Bila dia masuk dalam rumah Fudail, tengok rumah tu gelap. Ya, lalu dia tanya pada Fudail bin Iyad, "Hei Fudail, kenapa aku tengok rumah kamu gelap? Apakah kamu tak ada duit nak beli minyak? Ya, nak beli lampu, nak beli minyak lampu?" Lalu kata Fudail, "Hei Harun, sengaja aku padamkan pelita dalam rumahku kerana aku tengok kamu duduk dalam cerah siang dan malam. Siang hari rumah kamu cerah dengan cahaya matahari, malam hari rumah kamu cerah dengan lampu-lampu. Aku bimbang kamu lupa di saat mana kamu gelap dalam kubur kamu nanti." Tuan-tuan sekalian, apa kata Fudail? "Hei Harun, aku bimbang kamu lupa di saat gelap kamu dalam kubur nanti." Mendengarkan kata-kata itu, lalu menangislah Harun Rashid. Lalu dia berkata pada pembantunya, "Cukuplah, marilah kita balik kerana sesungguhnya aku telah dapat nasihat yang menyebabkan aku rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Tuan-tuan sekalian, para penonton semua, sebab itu bila kita menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, pertama soalan kita, layakkah kita meraihkan kemenangan? Apakah kita mencapai kemenangan tersebut? Mudah-mudahan kita doa pada Allah, Allah terima amal ibadah kita. Walaupun puasa kita mungkin tidak sempurna, maka ciri yang kedua yang kena ada ialah mensyukuri hasil daripada ketaatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kerana Allah tidak akan paksa seorang melainkan dengan apa yang dia mampu. Maka oleh kerana kita telah berpuasa Ramadan, kita doa. Setiap kali kita berpuasa, setiap kali kita berbuka, setiap waktu malam dan siang, kita minta Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Walaupun tidak sempurna, walaupun tidak lengkap sebagaimana yang sepatutnya, maka kan itu kita kena iring setiap ibadah kita dengan istighfar. Iring ibadah kita dengan istighfar. Ya Allah, terimalah ibadahku walaupun tidak sempurna, walaupun cacat, walaupun tidak baik dan seumpamanya. Maka sekadar kemampuan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terima amal ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan sampai beberapa waktu lagi, kita di antara perkara yang kita perlu sama-sama kita insafi ialah memelihara adab, akhlak dalam waktu kita menyambut Hari Raya. Hari Raya itu disebut sebagai hari kemenangan. Kemenangan itu kerana kita berjaya mentaati perintah Allah Ta'ala. Sebulan berpuasa Ramadan, maka dia dianggap sebagai kemenangan. Kemenangan kita untuk menyambut Hari Raya. Sebab tu ada ulama-ulama di kalangan ahli sufi, di kalangan para wali Allah. Kadang-kadang ulama-ulama yang muktabar ni dia tak berani. Dia kata, aku tak layak menyambut perayaan ini kerana aku belum tentu apakah amal aku diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Maka mereka tidak terlalu gembira dengan Hari Raya. Bahkan mereka bersedih dengan Hari Raya. Berakhir Ramadan tu sebagai satu berita yang sedih bagi mereka, sebab hilanglah bulan pengampunan, hilanglah bulan taubat, hilanglah bulan diberkati oleh Allah Ta'ala, hilanglah bulan yang Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga. Bila habis hari Ramadan, maka semua ini akan dibalik semula. Syurga, pintu syurga, pintu neraka yang sama tutup dibuka kembali, syaitan yang dibelenggukan, dilepas kembali. Maka antara itu kita dapati ada orang yang menyambut Hari Raya dengan maksiat pada Allah Ta'ala. Seolah-olah dia lepas daripada kurungan Ramadan, dia bebas. Ada orang bersalah, laki-laki perempuan tanpa ada had dan batas-batas, dia langgar perintah syarak.
Ya, kadang-kadang ada orang sambut hari raya dengan buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam baru sembahyang tarawih, malam pertama sambut Ramadan dah sembahyang sunat pun ditinggalkan. Ya, demikian juga amalan-amalan lain. Ya, kalau sebulan Ramadan kita boleh baca Quran, kita harapkan berakhirnya Ramadan kita teruskan. Sebab itu ada 6 hari yang kita disunatkan berpuasa sunat Syawal. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis pun, man shoma Ramadan summa tabahu sittan min Syawalin kasawmin dahri qauli. Sesiapa yang berpuasa Ramadan lalu diiring 6 hari dari bulan Syawal seolah dia berpuasa selama setahun penuh. Sebulan 30 hari bermakna 300 hari. Ya, tambah pula 6 hari, digandakan 10 kali ganda sama dengan 360 hari, sama dengan setahun. Itulah ibarat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam menyambut perayaan ini kita perlukan menginsafi bahawa jangan sebulan kita beribadah tiba-tiba batal ataupun rosak hubungan kita dengan Allah, rasa dekat dengan Allah tu dengan satu hari Syawal. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga amal ibadah kita dan jangan lupa bila kita gembira hari raya, suatu hari yang Allah Ta'ala bagi. Allah tak benarkan kita berpuasa, Allah suruh kita makan, Allah Ta'ala benarkan kita melakukan perkara yang dilarang dalam bulan Ramadan sebagai hari kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan kemenangan itu kemenangan yang kita sambut dalam batas-batas yang dianjurkan oleh syarak, sama dalam hubungan ziarah menziarahi, bertanya khabar, menolong orang susah dan sebagainya. Dan saya ingat suatu hari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang kanak-kanak yang sedang kawan-kawannya sedang seronok gembira. Kanak-kanak ini tidak gembira, tidak bermain dengan kawan-kawannya. Maka Nabi menghampiri kanak-kanak ini. Maka Nabi tanya dia, kenapa kamu tidak bermain bersama-sama dengan kawan-kawan kamu? Lalu kanak-kanak yang kata, wahai pakcik, kawan-kawan saya boleh gembira sebab mereka perut kenyang, saya perut lapar. Kawan-kawan saya boleh gembira pada hari raya ni sebab mereka ada baju baru, pakaian baru, tapi saya tak ada pakaian baru. Dan mereka boleh gembira sebab mereka ada ayah, sedangkan saya dah tak ada ayah. Mereka akan cerita, akhirnya Nabi SAW tanya kanak-kanak ini, apakah kamu suka kalau Fatimah tu jadi saudara kamu? Dia kata tentu suka, kerana Fatimah tu anak Nabi SAW. Maka Nabi bawa dia ke rumah, Nabi mandikan kanak-kanak ini, Nabi beri pakaian dia, Nabi beri makanan pada dia. Dan setelah budak ni kenyang, maka Nabi SAW memberitahu bahawa sesungguhnya Fatimah tu jadi saudara kamu dan akulah Rasulullah. Maka Nabi gembirakan budak-budak kanak-kanak ini, maka barulah kanak-kanak ini bermain dengan kawan-kawan dia. Dengan kata dia bahawa perayaan itu ialah hari gembira bagi kanak-kanak, hari gembira bagi mereka semua, dan kita sebagai ibu bapa hendaklah beri perhatian supaya kegembiraan itu dapat dikongsi oleh mereka yang susah, mereka yang tidak dapat kemudahan sebagaimana keluarga-keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita, terima ibadah kita, ampunkan semua dosa-dosa kita, dan menjadikan juga kemenangan kita pada hari ini sebagai hari yang mendekatkan kita membanyakkan bertakbir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuhnya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Walaupun kita gembira, saya nak minta satu perkara, jaga SOP. COVID masih lagi dalam komuniti kita, wabak ini masih belum selesai. Pastikan kita ziarah, kita pakai face mask, jaga penjarakan dan jaga kesihatan masing-masing. Dan jangan lupa doa yang Nabi suruh kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wasmi'il alim. Setiap kali kita pergi mana-mana pun, jangan lupa kita mohon perlindungan pada Allah. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Kerana Allah lah sebaik-baik penjaga, Allah lah sebaik-baik pemelihara. Wallahu alam, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wan Martina binti Wan Yusof, yang seorang pengamal perubatan swasta. Maka pada hari ini saya akan memberi sedikit panduan bagaimana kita sebagai wanita ataupun suri rumah apabila berada di rumah, bagaimana kita nak menjaga kebersihan di dalam rumah dan juga di luar rumah supaya kita dapat melindungi diri sendiri dan juga ahli keluarga kita.
untuk nyah kuman di luar rumah, kita boleh memilih peluntur sebab di dalam rumah ni tidak sesuai menggunakan peluntur sebab ramai juga yang tidak tahan dengan bahan kimia yang ada di dalam peluntur. Selalunya kita boleh pilih apa-apa peluntur di pasaran. Yang penting kandungannya mesti mempunyai sodium hypochlorite sekurangnya 5%. Jadi kita ambil mengikut sukatan yang telah diluluskan, iaitu 1 bahagian peluntur hendaklah dicampurkan dengan 9 bahagian air biasa. Kita campur, lepas tu kacau dan boleh digunakan untuk membersihkan kawasan rumah, kawasan di luar rumah. Itu saja, mudah saja. Kita boleh spray di kawasan rumah ataupun kita boleh mop di luar rumah untuk kegunaan luar sahaja, bukan di dalam rumah. Okey, untuk sanitasi permukaan di dalam rumah, kita boleh menggunakan Dettol. Kita boleh dapat di pasaran dengan mudah dan cara nak membasuh pun telah diberitahu di bahagian belakang botol. Berapa sukatannya telah dinyatakan di situ. Jadi amat senang, kita cuma ikut arahan saja. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak sediakan cecair penyakuman daripada Dettol ni. Kita perlukan 1 liter air dan kita perlu masukkan 7 penutup Dettol. Kita masukkan di dalam air ni. Okey, bila kita dah dapat larutan ni, kita kacau, kita boleh basahkan kita punya tuala dapur kita ni. Kita basahkan, make sure dia basah betul-betul. Dan kita boleh mula mengelap lah. Kita boleh mula lap meja kita, permukaan, apa-apa permukaan. Kita lap saja dan biarkan. Jangan kita keringkan. Kita biarkan dia dapat berfungsi membunuh kuman dahulu. Jangan lepas kita lap terus kita keringkan dengan kain lain. Jadi kita biarkan basah seketika dalam 2-3 minit, lepas tu boleh kita lap ataupun kita biarkan dia kering sendiri saja. Apabila kita telah membuat larutan ini, larutan Dettol kita ni ataupun larutan nyah kuman kita hendaklah terus menggunakannya. Kita tidak boleh nak simpan untuk digunakan di lain hari lah. Sepatutnya kita terus habiskan dalam masa yang sama lah. Kita jangan simpan lama-lama lah. Senangnya kita buat dan terus guna. Ini adalah penting untuk kita menjaga kualiti cecair nyah kuman yang telah kita buat. Okey, itu adalah sebahagian daripada penjagaan kebersihan yang perlu kita amalkan sama ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Dan paling penting sebagai ibu bapa, kita perlu sentiasa mengingatkan kepada anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia demi untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini supaya dapat diputuskan rantaian dan kita dapat melandaikan keluk pandemik COVID-19. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, yang ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.